Buat nampak aku gemuk lah. Muka tembam lah. Kalau duk kalut-kalut ni pun gemuknya. Tak ada orang dah. Kami jadikan dari kalangan. Tak ada. Ni on lah ni. Pergi mana habis ni? Baru masuk orang. Ni bila-bila kita bagi kat anak ni, anak nak jual tengok. Nak bawa kuliah-kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi dalam siri kuliah duha secara langsung ataupun siaran langsung daripada Tahfiz Mutmainnah, Kampung Baru Pematang Berangan, Sungai Petani Kedah. Dan saya, kalau siapa yang belum mengenali saya, alamat umur pendek lah tu. Saya Ustaz Syarilung kembali beraksi pada hari ini. Sonok sangat tu. Tepuk tangan, siap tepuk tangan. InsyaAllah nampak PKPB lagi. Aduh, nampak hari-hari kita buat live kuliah duha kalau Allah izin. Tuan-tuan dan perempuan faham tak PKPB itu benda? PKPB itu maksudnya Perlis, Kelantan, Pahang bebas berjalan. Mau dengar tu PKPB. InsyaAllah saya berhasrat kalau diberi kesihatan, saya akan meneruskan kuliah duha sebagaimana dulu tempoh hari. Saya akan membaca kitab insyaAllah. Saya pilih kitab tafsir Juz'u Amma jilid yang pertama, Tafsir Rawi. Dia nipis saja. Tapi sekarang ni tipis saja, tapi sekarang ni dah tak ada dah dalam pasaran. Apapun insyaAllah kita akan sama-sama memanfaatkan masa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Untuk hari ini saya belum lagi nak membaca tafsir, nak merujuk tafsir. Hari ini kita buat dalam bentuk ceramah. Siti Aisyah tak muncul pun. Baik. Kebelakangan ini tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat, kita mendengar suara-suara berkumandang di seluruh negara tentang ada golongan yang bercita-cita dan berhasrat untuk mengambil alih tampuk pemerintahan negara daripada kerajaan yang sedia ada. Ada yang mendakwa dia dah cukup kerusi, 121 kerusi. Saya cek-cek memanglah banyak kerusi. Kerusi rumah kenduri. Rumah kenduri. Tapi apa yang saya nak nyata kepada hari ini, sesiapa yang bercita-cita nak mengambil alih tampuk pemerintahan negara Malaysia ini, kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, surah ke-32 pada ayat 24. Muslim masukkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang bermaksud,
dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memimpin rakyat jelata, berpandukan kepada perintah kami, berpandukan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mana mereka juga bersabar di dalam usaha untuk menegakkan kebenaran agama Islam ini. Kerana pasti mana-mana pemerintah tidak akan mendapat laluan mudah, tidak akan mendapat sokongan 100% daripada rakyat. Apatah lagi kalau nak melaksanakan syariat Islam. Yang bukan Islam tu kita tak rasa pelik kalau dia menentang. Kadang-kadang dari kalangan orang Islam sendiri. Sebab itu lama sabaru, ketika mana mereka bersabar, sabar dalam menegakkan kebenaran agama Islam. Kenapa? Kerana wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Mereka yakin dengan perintah-perintah Allah. Mereka meyakini kebenaran Al-Quran dan mereka meyakini janji-janji Allah. Mereka yakin apabila syariat Islam dilaksanakan, insya-Allah kehidupan rakyat, kehidupan selamat sejahtera, bukan di dunia saja, insya-Allah di negeri akhirat. Itu sebagai satu guideline, satu garis panduan kepada mereka-mereka yang bercita-cita, yang ingin, yang berhajat nak menjadi pemerintah, nak jadi pemimpin sebuah negeri atau negara. Itu panduan yang pertama. Berdasarkan As-Sajdah ayat 24 tadi, maknanya bila seseorang itu menjadi pemimpin, dia perlu ingat rakyat yang bakal dipimpin wajib sebagai pemerintah, pemimpin negara, beliau wajib berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul. Tidak ada petunjuk yang terbaik, yang tidak ada cacat celah, melainkan petunjuk Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan insan pilihannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz Haddad, Assalamualaikum Ustaz, lama tak cakap. Covid pun akan hilang, betul. Saya yakin kalau kita ikut Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau tak hilang, itu merupakan ujian. Sekarang ni bukan ujian, ini bala. Kalau bala Subramanian boleh tahan lagi, kawan Mus. Mu tak dengar tu. Itu cerita dia. Jadi makna itu sebagai mukadimah. Apabila Allah memberi kesempatan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerajui sesebuah negeri atau negara, di antara kewajipan mereka memimpin rakyat jelata dengan berpandukan, berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan panduan pedoman yang relevan, yang sesuai di segala tempat dan di segala zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami pun hari ini sunyi, sepi. Sekolah ni semua dah pulang ke rumah, ke kampung, ke negeri masing-masing, sebab kami ada juga pelajar-pelajar yang outstation. Jadi sekarang sunyi dan saya difahamkan sekolah hanya akan dibuka semula tahun hadapan bulan Januari, 20 hari bulan. Maknanya sekolah cuti hampir-hampir 80 hari, tuan-tuan. Ni baru awal bulan 11. Bulan depan bulan Disember. Januari hujung-hujung tu. Yang saya nak bagi tahu bukan apa. Kami ni pekerja kami 60 orang. Bulan 11, bulan 12, bulan 11 kita dah kutip yuran. Tu pun tak semua yang bayar. Oleh kerana belajar tak sampai seminggu, saya arahkan
yuran yang dibayar oleh para waris-waris tahfidz mutmainah dalam untuk bulan November ni di carry forward untuk bulan Januari. Itu kita perlu berlaku adil kerana anak-anak mereka tidak bersekolah, hanya lingkungan seminggu. Makna yang dia orang bayar ni carry forward untuk Januari. Tapi untuk November, Disember ni tak ada benda. Tak ada yuran yang kami nak pungut. Nak kena bayar gaji juga. Allahu Akbar. Gaji saja mencecah hampir 70,000, termasuk dengan KWSP. Jadi tuan-tuan faham tak ni apa yang saya cakap ni? Jangan duk buat tak faham pula, ceroi. Lama tak kempen. Akaun Maybank 55205 970 3378. CIMB 86016 97814. Bank Islam 020 200 100 63462. Bank Islam ada 2 akaun. Akaun yang kedua 021 140 1000, yang belakangnya mudah untuk diingat 4567. Dan ada akaun Afin Bank 1054 6000 5935. Oh, mu suka sungguh. Bukan apa nak bukti kat mus ni apa yang saya cakap betul. Macam saya baca Quran, surah ke berapa, ayat ke berapa, saya taklah katakan 100%, tapi insya-Allah very close to it, you know. Because we are human beings. Kita manusia biasa, kita ada kekurangan di sana sini. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, you know what to do, okay? Kempen-kempen lah sikit. 2 bulan ni sengsara lah kami. Dah berjalan 11 tahun dah sekolah ni dengan pertolongan Allah, alhamdulillah. Untuk pengetahuan, projek kompleks kami tetap berjalan. Bahkan bulan ni kami dah mula nak renovate pula. Renovate asrama banat, asrama menengah perempuan. Alhamdulillah, tuan rumah yang bukan mewakafkan juga, kita buat sign sikit. Dia pun membenarkan kami buat renovation sebagai preparation, persiapan, persediaan untuk tahun hadapan. Tahun depan akan ada tingkatan 1, 2 dan 3 pelajar menengah perempuan. Boleh? Itu mukadimah. Baik, kita sambung balik. Esok insya-Allah kita baca kitab. Bukan saya ajar kitab tuan-tuan. Jangan salah takrif. Baca kitab. Bukan ajar, baca je. Baik. Yang hurai itu semua ulama, bukan saya. Jadi kembali kepada sekarang saya nak masuk tentang ciri-ciri pemimpin yang bakal mendapat keredaan Allah. Selain pada As-Sajdah ayat 24 tadi, jelas kepada kita, itu di antara saya yakin dan percaya sifat-sifat pemimpinnya Allah redha. Mereka memimpin rakyat jelata, baik yang Islam bukan Islam, dengan petunjuk Allah. Yang bukan Islam tak boleh dipaksa menerima ajaran Islam. Yang bukan Islam, hak mereka, their faith, keyakinan mereka, kepercayaan mereka tak boleh diganggu-gugat. Jangan usik. Dia orang nak sembah berhala, teruskan. Itu hak mereka. Masya Allah. Sekarang kita nak sambung sikit. Kalau mu sempat, ayat Suratul Hajj ayat 41. Tak solihin ada? Oh, balik lah. Saya nak bahaskan 7. Bukan ini semata-mata, di antara sifat-sifat atau ciri-ciri pemimpin yang saya yakin dan percaya akan mendapat keredaan Allah apabila ciri-ciri ini mereka amalkan. Pertama, dalam suratul Hajj, surah ke-22 ayat 41. Ini yang pertama, yakni pemimpin yang menjaga agama. Itu penting tu, yang menjaga agama. Kita akan dengar di sini tafsir pimpinan Ar-Rahman, ayat yang saya nak baca pada muka surat 852. Tak apalah walaupun saya ulang perkara yang sama, tapi nak bagi faham. Mana tahu nanti Abah Din isytihar,
dia bubarkan parlimen, akan berlakulah pilihan raya yang ke-15 supaya kita jangan tersilap langkah pilih pemimpin. Buruk padanya. Yang pertama, Allah berfirman, ada ayat keluar ayat tu, ada. Tuan-tuan dan puan-puan boleh semak. Saya akan baca, kemudian tafsirannya kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yang bermaksud, ini ayat politik. Cuba dengar. Orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah. Bukan semua orang yang boleh menjadi pemerintah. Sebenarnya ini adalah anugerah Allah juga. Dengan kuasa yang mereka miliki, mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Mulai hari ni ramailah insya-Allah cikgu-cikgu, guru-guru yang tak pergi sekolah kamu. Kan? Boleh tengoklah live ni. Cikgu tak apa, tak pergi sekolah pun dapat gaji penuh. Kami di sini pun samalah, ustazah dapat gaji penuh. Masalah nak bayar gaji tu. Jadi cikgu yang dapat gaji penuh tu sumbanglah sikit. Kan? Satu Malaysia duk ada berapa ribu cikgu. Kalau seorang RM10 sebulan, duk ada 1,000 orang. Lepas kami boleh bayar gaji. Macam okey, kempen baiknya. Alamak, sonok sangat aku mai. Hari ni Siti Aisyah tak ada lah mu. Ya, betul. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selalu membaca ayat ni.